Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Syakina binti Muhammad Nur akan membentangkan berkaitan dengan pembentangan kajian kes iaitu usahawan Khairul Amin. Yang saya hormati pensyarah Encik Zul Azmi bin Muqtas. Seterusnya, latar belakang bagi usahawan yang saya ingin memperkenalkan adalah Khairul Amin. Nama sebenar beliau adalah Khairul Amin bin Kamarul Zaman yang berumur 31 tahun dan berlatar belakangkan pendidikan iaitu ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal di Vanderbilt University, Amerika Syarikat. Seperti yang kita boleh lihat, ini adalah media sosial Khairul Amin di Instagram, di TikTok dan di Facebook. Kita boleh lihat antara beliau merupakan usahawan yang terpengaruh di media sosial kerana ramai pengikutnya di media sosial seperti di Facebook, di TikTok, di Instagram untuk menjual produk yang dibangunkan. Seterusnya, fakta menarik tentang Khairul Amin adalah yang pertama, tidak mempunyai pendidikan yang formal dalam bidang kulinari, tetapi beliau sangat aktif di Instagram, di TikTok dan di Facebook dengan masakan yang beliau lakukan. Yang kedua, meminati bidang masakan sejak kecil serta gemar menonton program masakan untuk mencuba resepi-resepi yang mudah dan sedap. Yang ketiga, menghasilkan video makanan dan mewujudkan 30 hari, 30 resepi sepanjang bulan Ramadan. Yang keempat, terkenal dengan dua tagline iaitu Dapur Lonely dan Hi, what's up guys? Yang kelima, melakukan video tutorial masakan sebagai hobi. Dan keenam, video tutorial masakannya disifatkan ramai dengan sebagai unik dan lain daripada yang lain kerana menyelipkan unsur-unsur drama dan komedi. Ini merupakan video memasak Khairul Amin yang beliau telah lakukan. Terdapat sepanjang bulan puasa beliau telah melakukan pelbagai resepi iaitu selama 30 hari bersamaan dengan 30 resepi dan telah share banyak resepi-resepi yang mudah yang boleh dicuba oleh kita dan resepi yang mudah juga untuk kita yang baru untuk memasak. Khairul Amin Kamarul Zaman atau dikenali dengan nama Instagramnya Khairul Amin adalah bintang media sosial yang berjaya. Penulis beliau berjaya dengan konten yang bermanfaat dan bukan bersifat sampah. Ini harus dijadikan contoh kepada anak muda yang sedang gian menempa nama secara alamiah. Latar belakang sambalnya adalah pada mula menyambal pada 2007. Rupa-rupanya, beliau sudah mula berkecimpung dalam penjualan sambal ini pada tahun 2007 di akaun Facebooknya. Malangnya tidak laku dan beliau kerugian berpuluh ribu ringgit duit simpanannya dan terpaksa memberhentikan pekerja-pekerjanya. Namun janjinya kepada kakak, beliau akan berusaha untuk mengembalikan jenama itu satu hari nanti. Bagi aku 4 tahun, ujarnya kepada kakaknya. Dan selepas kegagalan itu, beliau mengambil masa kira-kira 2 bulan untuk membangunkan produk sambal yang diberi nama Sambal King itu. Kata beliau, setiap hari aku balik dari office, aku akan ke supermarket untuk membeli cili. Balik rumah aku cuba dan masak. Selepas dan dah dapat resepi yang tepat, aku cuba untuk jual 200 botol yang pertama di Facebooknya. Syukurlah, video promosi itu tular dan beliau berjaya menjual ke semua 200 botol tersebut. Malangnya, sambal yang
Pek di dalam botol plastik itu semuanya pecah apabila sampai ke tangan pembeli dan Khairul terpaksa membayar semula semua ganti rugi. Selepas itu, 4 tahun jatuh, bangun, tergolek dan berlari. Pada tahun 2018, beliau mahu memulakan azam baru untuk membuat personal branding. Namun menurut beliau belum bersedia kerana sambalnya itu masih ada kekurangan. Bau hangit masih tak hilang. 4 tahun kemudian pada Januari 2021, beliau bersedia dengan memperkenalkan sambal barunya yang diberi formula lebih baik dan berkualiti. Selama 4 tahun itu, sambal King dijual secara kecil-kecilan. Sebulan terjual 100 botol. Dan kini dinaik tarafkan untuk memikat hati ramai pengikut setianya. Lihatlah bagaimana 4 tahun itu mengajar dan membentuk Khairul Amin untuk menjadi apa yang kita lihat sekarang. Perkara ini bukan mudah, banyak perjuangan, air mata, kepayahan dan kesusahan yang kita tidak nampak sebelum ini. Beliau menjamin kualiti sambalnya yang kini diberi nama Sambal Nyet. Beliau melakukan semua kerja produksi daripada make logo, video promo, memasak dan menjualnya. Antara ciri-ciri usahawan yang terdapat pada Khairul Amin iaitu berwawasan, aktif, berani mengambil risiko dan kerja berpasukan. Yang pertama adalah berwawasan. Secara ringkasnya, visi merupakan satu matlamat dan pandangan jauh yang ingin dicapai pada masa-masa tertentu. Setiap kejayaan dalam hidup bermula dengan sebuah wawasan. Seseorang usahawan yang mempunyai wawasan merupakan seseorang berkeupayaan untuk melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan usahawan Khairul Amin memiliki visi yang besar terhadap produknya iaitu Sambal Nyet. Apa yang kita boleh lihat, Khairul Amin ni seorang yang berwawasan. Kenapa? Selama 4 tahun beliau mencuba untuk menjadikan sambalnya itu sambal yang terkenal di Malaysia. Dan selama 4 tahun juga beliau sentiasa melakukan pelbagai resepi untuk mengenakan cita rasa beliau dengan cita rasa penggemar sambal. Dan beliau mempunyai target berapa botol yang ingin dijual dalam masa setahun, sebulan. Dan apabila seseorang ataupun beliau telah mempunyai target berapa botol yang ingin dijual dalam masa sebulan, kita boleh lihat bahawa beliau merupakan seorang individu yang berwawasan tinggi untuk menjadi usahawan dan sentiasa berpandangan jauh untuk membaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sambalnya. Beliau sangat aktif. Pada mulanya, beliau aktif di media sosial sebagai content creator berkaitan dengan video masakan. Dan ini dinamakan sebagai personal branding. Kenapa? Sebab beliau memulakan perjalanan sambalnya itu di media sosial. Dan bila beliau dah ada personal branding di media sosial, beliau memperkenalkan sambal beliau yang dibuat olehnya sendiri, produksi video dan sebagainya. Bila dah ada personal branding dan beliau dah ada target market, siapa yang ingin membeli sambal beliau. Okey, yang kedua, sentiasa berkongsi resepi di media sosial. Walaupun tiada latar belakang berkaitan dengan kulinari, tetapi beliau sentiasa berkongsi resepi sebagai hobi. Beliau sangat suka berkongsi resepi di media sosial, dan resepi-resepi yang ditunjukkan oleh beliau sangat mudah, boleh diikuti, dan bagi sesiapa yang baru nak belajar masak boleh menjadikan Khairul Amin video masakannya sebagai sumber. Yang keempat, Khairul Amin melibatkan diri secara aktif dalam bidang perniagaan sambalnya. Beliau mula pada 2000
2018. Selama 4 tahun dinamakan sambal king. Selepas 4 tahun dinamakan sambal nyet. Jadi bila dah ada personal branding, dah ada market, dah ada target market sambal beliau, jadi senanglah untuk beliau untuk menjual produk dia. Yang ke-5, Khairul Amin bekerja yang menyaksikan operasi penyediaan sehingga pembungkusan sambal net. Yang ke-6, menjana perniagaan secara aktif di media sosial dan mengembangkan sambal net sehingga berjaya. Apa yang kita boleh lihat dari segi aktif, usahawan ini, Khairul Amin ini sangat mementingkan cara beliau melakukan penyediaan sambalnya itu daripada penyediaan bahan sehingga pembungkusan. Sebab apa? Beliau ingin menjaga kualiti sambal yang dibangunkan. Yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Mengambil risiko bermaksud seseorang usahawan berani mengambil risiko dalam setiap tindakan yang dilakukan untuk memajukan perniagaan. Usahawan yang berani mengambil risiko akan menghadapi pelbagai keadaan ketidakpastian pada masa hadapan dengan keyakinan yang tinggi. Sebelum kewujudan sambal net, Khairul Amin telah mengeluarkan produk iaitu sambal king, tetapi tiada sambutan. Walaupun tiada sambutan, Khairul Amin mengambil risiko untuk mengeluarkan sambal baru iaitu sambal net. Khairul Amin yakin dengan sambal net, beliau telah berpindah kilang yang kecil kepada kilang yang lebih besar untuk memperluaskan pengeluaran perniagaan sambal net. Sentiasa menerima komen yang negatif dan memperbaiki mutu dan kualiti sambal net. Beliau sangat berani mengambil risiko kerana dalam masa untuk memperluaskan sambal net pada 4 tahun sebelumnya, beliau mengeluarkan sambal king. Sambal king itu tiada dapat sambutan kerana beliau bukanlah sesiapa-siapa di media sosial. Jadi beliau mengambil keputusan untuk aktif di media sosial untuk menarik peminat dan menentukan siapa target yang ingin membeli sambal beliau. Jadi daripada kat situ, daripada tiada sambutan kepada ada sambutan yang ramai. Dan pada tahun 2021, selama 3 bulan beliau memperkenalkan sambal net, telah 10,000 botol telah terjual selama 3 bulan. Lihat bagaimana Khairul Amin mengambil risiko untuk memperluaskan pengeluaran sambal net daripada tiada sambutan kepada tiada sambutan. Kita boleh lihat macam mana beliau merupakan seorang usahawan yang berani mengambil risiko terhadap produknya. Yang keempat adalah kerja berpasukan. Definisi kerja berpasukan merujuk kepada suasana kerja dalam pasukan yang mengamalkan nilai kerjasama dan saling berganding bahu untuk mencapai objektif yang sama. Khairul Amin amat mementingkan kerja berpasukan dan beliau sedar betapa pentingnya untuk menimbulkan satu pasukan yang berkesan, dan Khairul Amin sentiasa membawa stafnya dan pekerja pergi bercuti sebagai ganjaran dan mengambil peluang untuk mendekatkan diri dengan pekerja. Selama 2021, 2022, 2023, selama 3 tahun, beliau akan mengambil beberapa cuti bersama stafnya untuk pergi bercuti, dan bercuti itu adalah sebagai ganjaran kepada stafnya dan pekerja dengan apa yang mereka telah lakukan setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Seterusnya, strategi personal branding Khairul Amin.
Yang pertama adalah pemilihan konten niche. Yang kedua, pemilihan tagline yang catchy. Yang ketiga, pemilihan produk. Dan yang keempat adalah crisis management dan public relation PR yang sangat bagus. Strategi personal branding yang digunakan oleh Khairul Amin yang pertama adalah pemilihan konten yang niche. Pemilihan konten yang sangat niche sangat penting untuk content creator di media sosial kerana ia akan membuatkan pengguna untuk mengikuti influencer content creator di media sosial seperti Khairul Amin. Beliau membuat niche masakan dan menarik ramai pengguna untuk mengikutinya untuk mengetahui resepi masakan yang pelbagai. Sebagai contoh, pada bulan Ramadan, beliau membuat satu video masakan iaitu 30 hari bersamaan dengan 30 resepi di bulan Ramadan. Jadi selama 30 hari itu penggemar atau pengikut akan mencuba video-video masakan yang dilakukan oleh beliau. Yang kedua adalah pemilihan tagline yang catchy. Hi, what's up guys? Tagline ini menjadi signifikan kepada Khairul Amin kerana setiap video masakan yang dilakukan mesti ada tagline Hi, what's up guys? Tagline ini sangat penting untuk brand identity untuk dikenali oleh umum. Sebagai contoh, jenama sukan terkenal Nike, tagline Just Do It. Tagline ini bersesuaian untuk meningkatkan motivasi dan senang diingati oleh orang ramai. Sama seperti Khairul Amin, beliau menggunakan tagline Hi, what's up guys sebagai tagline untuk menarik orang ramai untuk mengikutinya dan menjadikan diri beliau sebagai influencer yang berilmu di media sosial. Yang ketiga adalah pemilihan produk. Pemilihan produk yang betul merupakan aset yang terpenting untuk usahawan memasarkan produk mereka. Khairul Amin memilih untuk mengeluarkan produk sambal adalah sebuah idea yang bernas kerana rakyat Malaysia yang ramai meminati makanan pedas seperti sambal. Selain itu, ia juga sambalnya juga senang untuk dimakan dengan apa sahaja dan harganya sangat berpatutan dan mampu milik. Yang keempat adalah crisis management dan public relation PR yang sangat bagus. Beliau mengambil tindakan yang pantas untuk membidak segala tuduhan yang diperkatakan oleh netizen dan cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan secepat mungkin. Dan beliau juga sentiasa memastikan produk dan servis yang diberikan kepada pelanggan adalah terbaik dan memberikan kepuasan kepada semua. Seperti kita boleh lihat di atas, ini merupakan kejayaan sambal nyek yang diusahakan oleh Khairul Amin. Lihat pada statement di Twitter daripada 6 Januari 2021 sehingga 21 April 2021 beliau telah mencapai 1 juta ringgit sale daripada sambalnya. Selepas 3 bulan lebih sambalnya dijual, Alhamdulillah hari ini kita dapat reach sales 1 juta ringgit. I have sacrificed a lot to follow this journey and I wish my dad is still around to see this today. Kalau korang sudi, boleh baca postmortem 1 million ini. Lihat, selama 3 bulan beliau mengusahakan sambalnya, beliau dapat sales mencecah 1 juta ringgit. Lihatlah betapa usahawan yang sangat berwawasan tinggi. Beliau juga mempunyai kilang yang tersendiri di Kelantan dan kita boleh lihat itu adalah pembungkusan sambal nyek yang dilakukan oleh pekerjanya. Ini merupakan kejayaan Khairul Amin iaitu pada
pada bulan lepas, Khairul Amin beri ucapan yang mantap di TikTok Awards Malaysia dan netizen kagum. Dan ramai yang memberikan feedback yang positif terhadap Khairul Amin, bagaimana beliau memberi ucapan dan macam mana untuk menjadi influencer yang berilmu di media sosial.